kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Biasa di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku,
Ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Di ruang kecil ini, hatiku tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, ketatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ruang kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan insya-Allah pada hari yang ke-8 Ramadan ini, insya-Allah mudah-mudahan
seluruh dosa-dosa kita telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita sedang menuju kepada pengembaraan spiritual, kerohanian, insya-Allah. Dan hari ini sahabat-sahabat sekalian, Ustazah akan berkongsi dengan semua tentang sebuah kurniaan yang sangat hebat dan yang sangat besar yang dinamakan sebagai kurniaan hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Apapun sahabat-sahabat sekalian, ya, sebagai permulaan pertemuan kita, mari sama-sama kita memulakannya dengan Ummul Quran, dan insya-Allah kemudiannya akan kita teruskan dengan alunan Asmaullahil Husna, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sahabat sekalian, mari sama-sama kita betul-betul daripada hati kita masing-masing kita tanamkan dan kita menyeru, ya, nama Allah yang maha baik, nama Allah yang maha indah. Dan Ustazah tidak mengalunkannya dengan mana-mana melodi dan sebagainya, ya, tapi hanya membacakannya, ya. Dan yang paling penting sahabat-sahabat sekalian, datang daripada hati kita, boleh menyirami hati kita, ya, menyucikan hati, insya-Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malik al-Mulk, Ya Dhal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashidu, Ya Sabur, Ya Allahu, Ya Allah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, ya, kita telah pun sebentar tadi, ya, mengalunkan Asmaullahil Husna. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Puan Syakirah Ismail, Puan Maslina Yati, Masya Allah, yang telah tag ramai sekali, ya, telah pun share dengan ramai sangat sahabat-sahabat sekalian. Silakan Puan Miss Kujina, Puan Bashirah Yusof, ya, share dengan sahabat-sahabat kita. Tolong tag adik-beradik kita.
Ya, tolong share dengan kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Ya, insya-Allah pada hari ini ya kita akan bincangkan tentang hikmah, kurniaan hikmah daripada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, ya hikmah ini kita bercakap secara sederhana dulu pada mukadimahnya. Okey, apa orang Melayu terjemahkan hikmah? Orang Melayu terjemahkan hikmah tu bagaimana? Okey, ustazah tanya, ustazah bagi jawapan ya. Okey, orang Melayu kalau kita kata apa makna hikmah, maka mereka akan menjawab maknanya adalah bijaksana. Masya-Allah, subhanallah. Halusnya orang Melayu. Orang Melayu ataupun kita kata ulama-ulama Melayu ya. Masya-Allah, subhanallah, orang-orang dahulu ada kehalusan jiwa, ada kehalusan hati. Bahkan dalam menggambarkan hikmah dikatakan bijaksana. Okey, apa lawan kepada bijaksana sahabat-sahabat sekalian? Lawan bijaksana ialah bijak sini. Aha, ya. Nampak tak macam mana halusnya bahasa yang telah digarap, yang telah dihasilkan oleh umat Melayu pada satu ketika dulu. Mereka mengatakan hikmah adalah bijaksana. Masya-Allah, subhanallah. Ya. Yang dikatakan hikmah tuan-puan adalah orang yang bijaksana. Apa makna bijaksana tuan-puan berbanding dengan bijak sini? Maknanya adalah orang yang hikmah itu adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, ya, yang memahami dan meyakini tentang sebuah kehidupan di sana, iaitu kehidupan di akhirat. Lalu mereka memburu kejayaan, keberhasilan, keberuntungan di akhirat berbanding dengan semata-mata bijak sini, iaitu hanya mencari kejayaan, hanya mencari keberuntungan dalam sebuah kehidupan dunia. Ustazah berikan contoh sahabat-sahabat sekalian, orang yang bijaksana dengan orang yang bijak sini. Kedua-duanya mungkin pada zahirnya kelihatan sebagai orang bijak. Ya, kalau buatlah IQ test, Masya Allah, markahnya bukan main tinggi lagi. Ya, IQ-nya bijak tuan-puan sekalian. Ustazah bagi contoh, seorang laki-laki, seorang ayah ataupun seorang suami yang bekerja sebagai tukang kebun sekolah ataupun bekerja yang sangat sederhana. Ia bekerja sebagai driver van sekolah tuan-puan sekalian. Bukan sehari dua bekerja sebagai driver van sekolah, tapi berpuluh tahun. Ya, Ustaz teringat dengan pemandu van sekolah anak Ustazah. Ya, daripada Kak Long tuan-puan sampailah ke adik Muhammad. Kak Long sekarang telah berusia 22 tahun. Ya, maknanya Masya Allah, subhanallah, berpuluh tahun. Ya, Pak Cik tu bekerja sebagai pemandu van bas sekolah. Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita ambil contohlah ya, orang yang bekerja sedemikian, dia bekerja kerana Allah. Dia bekerja kerana mencari rezeki yang halal. Dia mendidik keluarga dia untuk qanaah, untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Dia menanamkan dalam diri keluarganya untuk bersyukur kepada Allah. Dia bawa balik mungkin sehari RM20. Mungkin sebulan hanya lebih kurang 1,000 lebih ataupun 2,000 tuan-puan sekalian. Tapi Masya Allah, dia mendapat pahala ibadah. Bahkan dia mendapat pahala jariah. Dia telah menjadi wasilah anak-anak menuntut ilmu. Kita mungkin tak nampak pekerjaan ini berprestij. Kita mungkin tak nampak pekerjaan ini hebat dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahawa dia telah menjadi perantara dan wasilah manusia-manusia yang tidak tahu membaca, akhirnya tahu membaca. Manusia yang jauh daripada guru, didekatkan kepada guru. Manusia daripada rumah dihantarkan ke gedung sekolah, tuan-puan sekalian, perbendaharaan ilmu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bandingkan sahabat-sahabat dengan seorang lagi. Wah, bukan main hebat, berprestij, bergelar, berjawatan. Tapi Masya Allah, inilah manusia yang terjebak dengan corruption. Inilah manusia tuan-puan sekalian yang terjebak dengan kartel tender 1.8 bilion. Inilah manusia yang terjebak dengan kartel immigration sehingga menyaksikan 25 juta sebulan kerajaan kehilangan pendapatan. Ya, mungkin dia bijak. Kenapa? Dia boleh manipulasi keadaan. Dia boleh mengambil peluang dan kesempatan. Dia bijak. 10 tahun orang tak tahu pun apa yang dia buat. Dan dia terus duduk di atas limpahan harta, kemewahan dan aset. Tapi tuan-puan, sebenarnya siapa yang bijak, siapa yang bodoh kat sini? Siapa yang benar-benar dikurniakan kebijaksanaan dan siapa yang tidak dikurniakan kebijaksanaan? Ustazah percaya kita semua dapat jawapan masing-masing tuan-puan sekalian. Bahawa yang bijaksana adalah ia orang yang benar-benar
Ya, walaupun kita nampak macam tak banyak yang dia dapat kat dunia, tuan-puan sekalian, tapi Masya Allah, Subhanallah, dia menyediakan sebuah kehidupan yang insya Allah sangat baik dan sangat indah pada kehidupan akhirat. Tapi apa sangatlah pada orang yang kaya raya, yang ada macam-macam tuan-puan, ya Allah, kadang-kadang ya kalau kita nak menghitung aset-aset ya manusia ni, yang kaya beriman tak ada masalah ya, yang dermawan budiman, tapi yang kadang-kadang tak tahulah daripada mana sumber ni, ya tuan-puan, seketika kita rasa macam seronok dengan kekayaan tu. Tapi untuk hikmah yang kita bicarakan, percayalah dia luput, dia hilang satu nikmat kurniaan yang dinamakan sebagai hikmah. Sahabat-sahabat sekalian, meringkaskan perbincangan kita tentang hikmah, langsung Ustazah nak menjelaskan tentang 3 rukun yang dicadangkan oleh para ulama. Ia bukanlah perkara yang memang disebut secara nas, ya, tapi kalau kita membincangkan tentang hikmah, seolah-olahnya 3 perkara ataupun 3 syarat ni mesti ada. Barulah dikatakan seseorang itu diberikan kebijaksanaan oleh Allah. Barulah dikatakan seseorang itu dikurniakan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat jangan lupa ya, sebelum Ustazah kongsikan 3 perkara tu, Ustazah nak menyebut terlebih dahulu bahawa di sana dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa sahaja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah dikurniakan hikmah oleh Allah Azza wa Jalla, faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya dia telah diberikan hikmah yang sangat banyak. Jadi maknanya bila kita sebut tentang hikmah, ia adalah satu kurniaan yang hebat. Kalau Allah telah berikan kepada seseorang kebijaksanaan, kalau Allah telah berikan kepada seseorang itu hikmah, bermakna yang mengikuti selepas itu adalah kebaikan demi kebaikan. Seolah-olah dia dimasukkan dalam perbendaharaan kebaikan. Seolah-olah Masya Allah dia dilimpahi dengan kebaikan demi kebaikan. Kuncinya apa dia? Allah kurniakan kepada dia hikmah. Kita lihat dalam surah Yusuf dan juga surah Al-Qasas. Dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-22 dan pada surah Al-Qasas pada ayat yang ke-14. Bagaimana Allah menceritakan, bagaimana Allah memaklumkan, ia memberitahu kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian bahawa hikmah ini adalah kurniaan yang hebat. Pertama, kita ambil daripada surah Yusuf ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilma. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul Azim. Walamma balagha ashuddahu. Apabila Nabi Yusuf itu sampai kepada umur kematangan, atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Ada di sana disebutkan bahawa hukuman di sini adalah kekuasaan. Ada yang menyebutkan hukuman di sini adalah nubuwah. Dan ada yang menyebutkan hukuman di sini adalah kebijaksanaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, tapi disebutkan dalam ayat ini tuan-puan sekalian, bila sampai saja umur Nabi Yusuf dewasa tuan-puan sekalian, yang Allah berikan adalah pengetahuan. Yang Allah berikan adalah kebijaksanaan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ini adalah balasan, ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, subhanallah. Pada surah Al-Qasas ayat yang ke-14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat ini kepada Nabi Musa pula. Ya, apabila sampai umur Nabi Musa, umur dewasa, umur berakal, tuan-puan sekalian, sempurna akal. Atainahu hukman wa ilma. Kami berikan kepadanya kenabian dan juga pengetahuan. Kami berikan kepadanya kebijaksanaan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami mengganjari orang-orang yang berbuat baik. Sahabat-sahabat sekalian, kita mungkin nampak ganjaran, ya kalau kita dapat projek 10 juta, ya ini ganjaran ni, Allah bagi rezeki ni.
Kita nampak benda-benda tu kadang-kadang masih lagi dalam lingkungan benda-benda yang material, benda-benda yang bersifat kebendaan, sahabat-sahabat. Bila benda tu dilihat dalam bentuk kebendaan dan kita merasakan ini balasan Allah. Ya, inilah ganjaran yang Allah berikan. Tapi dalam kedua-dua ayat ni tuan puan sekalian langsung tidak menyebut tentang harta. Langsung tidak menyebut tentang perkara-perkara yang boleh nampak dengan mata kasar, yang secara material kebendaan boleh dilihat. Langsung tidak. Tapi Allah menggambarkan ganjaran yang Allah berikan adalah ilmu, pengetahuan. Ganjaran yang Allah berikan adalah hukmah, kebijaksanaan, kenabian, ya, pengetahuan. Dan demikianlah Allah menunjukkan bahawa hikmah itu adalah satu kurniaan daripada Allah kepada manusia yang Allah kehendaki, manusia yang Allah cintai. Sahabat-sahabat sekalian, ya, kita tengok 3 perkara, ya, syarat nak kata adanya hikmah tadi. Seseorang tu kalau nak kata ada hikmah, dia kena ada 3 perkara ni. Baik, sila salin sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu yakni pengetahuan. Ya, yang pertama adalah al-ilmu. Mesti ada pengetahuan. Mesti ada ilmu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tak cari ilmu, kalau kita tidak menjadi talibul ilmi, tidak menjadi penuntut ilmu, susah sikit nak cakap pasal hikmah. Sebab dasar ataupun asas kepada hikmah itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah al-ilmu. Ya, ia adalah pengetahuan. Sebab itu bila kita berbicara tentang hikmah, ia akan berkait dengan bagaimana kita tadabbur Al-Quran. Bagaimana ilmu kita terhadap ulumul Quran. Bagaimana kita ta'ammul kepada alam ini. Semalam Ustazah telah bincangkan 5 perkara. Ianya sangat berkait dengan kelima-lima perkara itu sahabat-sahabat sekalian. Ya, sebab syarat kepada hikmah yang pertama adalah al-ilmu. Kena ada ilmu. Dan ilmu yang paling mendasar sekali tuan puan sekalian ialah ma'rifatullah, iaitu ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Masya Allah tuan puan sekalian, betapa tenangnya ketika mana Allah kurniakan kepada kita hikmah. Terlampau tenang. Kerana bersama-sama dengan hikmah itu adalah ilmu mengenal Allah Azza wa Jalla. Lapang saja hati. Tenang sangat. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, adalah al-hilmu. Kalau tadi bil ain dengan huruf ain, yang sekarang adalah dengan huruf ha. Al-hilmu. Halim. Al-hilmu. Maknanya apa dia? Halim. Santun. Ya, al-hilmu. Kalau kita merujuk sahabat-sahabat sekalian kepada sifat Allah, kepada nama Allah, Al-Halim, kita akan dapati, ya, mari kita tengok sekejap. Bila kita sebut tentang Allah Al-Halim, sahabat-sahabat sekalian, maka kita akan dapati makna Halim di sini ialah, kalau Allah Al-Halim maknanya ialah yang tidak menyegerakan hukuman bagi hamba-hambanya kerana dosa-dosa dan maksiat mereka. Allah bersifat santun dengan menangguhkan, menundakan serta tidak menyegerakan. Masya Allah, subhanallah. Daripada makna Al-Halim tuan puan sekalian ialah ketenangan menunggu, ketenangan menanti. Sebab itu bila kita kata tentang hikmah, kita kena toleransi dengan masa. Ya, kita kena menanti, kita kena menunggu. Bila sebut tentang hikmah tuan puan sekalian, tengok bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat ujian demi ujian, daripada fi ghayabatil jub, ya, dicampakkan, dibuang dalam telaga perigi buta tuan puan sekalian, sampai saat bertemu kembali dengan adik-beradik tu, ada riwayat mengatakan puluhan tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 tahun. Masya Allah. Kena ada al-hilmu, kena ada kesediaan untuk menanti. Ya, kena tidak terburu-buru, kena santun, tidak tergopoh-gapah. Jangan asyik bertanya, kenapa ya Allah aku diuji begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Mana halim kita sahabat-sahabat sekalian? Mana al-hilmu? Mana penantian kita? Mana ketenangan kita? Ya, mana sifat tidak tergesa-gesa kita? Itu adalah al-hilmu. Bahkan kita belajar sahabat-sahabat dengan ilmu mengenal Allah, bahawa Allah itu halim.
Termasuk di antara makna Allah itu Maha Halim adalah Allah menangguhkan siksaan dan azab kepada orang-orang yang berdosa. Di tengah-tengah itu Allah memberikan peluang untuk taubat. Allah itu Tawwab, Allah itu Ghaffar, Allah itu Maha menerima taubat, Allah itu Maha pengampun. Wahai Allah yang Maha Halim, wahai Allah yang Maha penyantun, wahai Allah yang Maha baik. Belajarlah daripada itu tuan-puan. Kita bawa dalam kehidupan kita. Ya, kalau Allah boleh menangguhkan tuan-puan sekalian, ya hukuman kepada kita, azab kepada kita, lalu sahabat-sahabat sekalian, takkanlah kita boleh bertenang. Takkan kita tak boleh untuk bertenang, menanti, ya menanti segala yang tersirat, segala pengajaran, segala kebaikan yang wajib ada, yang pasti ada. Tapi tolonglah toleransi dengan masa. Ya, tolonglah berilah ruang kepada masa, berilah ruang, ya tuan-puan sekalian, untuk kita ini ya mendapat betul-betul hikmah daripada Allah Azza wa Jalla, ya dengan masa yang berjalan. Baik, yang ketiga, muslimin dan muslimat sekalian, yang ketiga adalah as-sabru. Okey, bila kita bercakap tentang hikmah, maka syarat yang ketiga mestilah ada syarat sabar. As-sabru. Ya, ketahanan. Sebab itu kita dapati seperti contohnya dalam suratul Kahfi, ketika mana Nabi Musa alaihi salam ia nak berdampingan dengan sayyidah, dengan sayyid ataupun kita panggil ya dengan, ada yang mengatakan nabi ya, Nabi Khidir ya dan sebagainya lah. Ada yang mengatakan tidak sampai kepada taraf nabi, wallahu taala a'lam. Ya, dengan Khidir alaihi salam tuan-puan sekalian, ia tengok bagaimana untuk melihat kepada hikmah itu memerlukan kepada kesabaran. Ya, berkali-kali Khidir alaihi salam mengatakan, kamu pasti tidak boleh sabar. Kamu nak berguru, kamu nak bersama aku, tapi kamu tak boleh sabar. Ya, tapi Nabi Musa kata, ya aku pasti akan sabar. Dan benar-benar kesabaran diperlukan untuk menanti sehingga kita dapat melihat hikmah ataupun pengajaran yang tersirat, ya kebaikan yang ada pada sesuatu perkara. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, mari kita ya menghuraikan serba sedikit, menyebut beberapa poin yang penting tentang hikmah yang telah Ustazah bentangkan tadi. Yang pertama sekali, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, hikmah itu, kebijaksanaan itu adalah kurniaan yang Allah berikan ataupun buah yang Allah berikan daripada taqwa dan kesabaran. Okey, kita akan dapat hikmah daripada sebuah ketakwaan dan sebuah kesabaran dalam kehidupan kita. Ibaratnya tuan-puan sekalian, kalaulah tidak ada ketakwaan kepada Allah, kalaulah tidak ada kesabaran kerana Allah Azza wa Jalla, susah nak dapat hikmah ini. Hikmah ini tuan-puan adalah mata hati yang sangat jernih, cahaya pada hati, mata hati yang sangat terang untuk melihat segala kebaikan Allah Azza wa Jalla. Ya, sebab itu bila kita bicarakan tentang hikmah, di antara ciri yang ada pada hikmah juga adalah Allah mengurniakan kepada orang yang hikmah itu husnuzan dengan Allah. Selalu sangka baik dengan Allah. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita bertatih sehinggalah kita bertemu dengan hikmah ini. Sehinggalah kita dikurniakan hikmah. Tapi kalau kita belum dikurniakan hikmah tuan-puan sekalian, kita akan melihat bagaimana dalam bahasa kita, dalam percakapan kita, dalam luahan dan aduan keluhan kita, syarat dengan kebingungan. Dengan kebingungan, bukan kebijaksanaan. Kenapa saya diuji begini? Ya, kenapa begini? Macam tadi Ustaz katalah, ya, saya tak sanggup dah nak melalui semua ni. Kadang-kadang kita tu cepat je. Ya, zap Allah bagi ujian tuan-puan sekalian, so kita nak buat keputusan yang sangat cepat. Kalau diberikan ujian tu pada rumah tangga, kadang-kadang terus nak buat keputusan bercerai. Ini contoh tuan-puan sekalian. Ya, kalau diberikan ujian tu tentang anak-anak, terus je kita ambil sikap, alah biarlah, malah dah nak fikir. Ikut suka hati kamulah. Nampak tak tuan-puan sekalian betapa terburu-burunya kita? Betapa tergesa-gesanya kita? Sabarlah sikit. Halimlah sikit. Carilah ilmu. Kenapa? Allah sedang berbuat baik dengan kita.
Demikiankah kita nak respon dengan kebaikan Allah? Demikiankah kita nak balas kebaikan Allah? Memecah, melatah, meroyan dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, bertenang. Ya, bertenang. Kenapa? Kerana sebenarnya ketika mana Allah memberikan kita sebuah ujian, di sinilah tuan-puan, Masya Allah, hidangan. Segala ramuan-ramuan kebaikan datang bersama-sama dengan ujian itu. Di situlah kita boleh meraih ketakwaan, di situlah kita boleh meraih pahala kesabaran, di situlah kita boleh beruji kaji, tuan-puan, mendidik diri untuk husnuzan dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat sekalian, saya teringat satu kisah. Ustazah mohonlah izin pada hamba Allah tu. Dulu dah mohon izin dah ya. Nak ceritakan kisah dia untuk pengajaran kepada orang lain. Dan beliau kata tak apalah, boleh saja ya. Okey sahabat-sahabat sekalian. Tentang seorang wanita, ya, tentang seorang wanita. Wanita zaman sekarang ya, ada lagi, hidup lagi sekarang. Masya Allah, ustazah melihat kisah hidup dia. Sekarang usia dia dah 50 lebih. Ya, 50 lebih. Maknanya dah berpuluh-puluh tahun lah perjalanan yang dia lalui, bermula dengan apa yang ustazah nak kisahkan, tuan-puan. Dia adalah seorang anak perempuan yang ayah dan ibunya meletakkan pada beliau ini supaya ada wakil lah daripada keluarga dalam bidang sains. Kalau boleh biar berhujungnya menjadi seorang doktor. Kerana adik-beradik yang lain tu semua dihantar dalam bidang agama. Jadi nampak macam yang ni bijak dia lain sikit kot, ya. Jadi nak suruh masuk bidang sains lah. Ya, besarlah harapan ya pada keluarga tu supaya ada seorang lah yang jadi doktor dan sebagainya. Allahu Akbar. Si ibu dan si ayah merancang, Allah juga merancang. Ya, dan perancangan Allah mengatasi segala-galanya. Dan anak ini adalah contoh perancangan seorang ibu dan ayah kepada dia. Ya, jadi masuk sekolah sains, tuan-puan sekalian, belajar. Tapi entah mengapa, ya, pelajaran bila masuk tingkatan 4 setelah SRP waktu tu yang bagus, cemerlang. Jadi bila cemerlang lagi berbunga-bunga lah perasaan si ayah tadi kan, ni mesti ni anak ni kena jadi doktor lah, kena ambil bidang sains lah. So ambil mata pelajaran fizik, kimia, ya, biologi kan, admat lah, modmat dan segala macam. Baik sahabat-sahabat sekalian, ya. Bila masuk tingkatan 4 didapati sahabat-sahabat sekalian sangat susah nak faham. Ya, sangat susah nak faham pelajaran kimia dan sebagainya. Bahkan wanita ini berkata, dia dah cuba dah memberikan tumpuan, tapi dia kata 2 tahun dia terpaksa berhadapan dengan sekolah asrama penuh sains yang terpaksa membuat kelas tambahan kepada pelajar-pelajar yang lemah. Sedangkan sebelum-belum tu tak ada cerita pelajar lemah sebab pelajar yang datang tu semua bijak pandai belaka. Tapi hadirnya hamba Allah ini, sekolah terpaksa buat. Dia terpaksa buat kelas tambahan untuk pelajar lemah. Kadang-kadang tengah makan, dia kata, tengah makan, pengumuman dekat Dewan Makan. Nama-nama berikut sila masuk kelas tambahan fizik. Nama-nama berikut sila masuk kelas tambahan kimia. Nama berikut sila masuk kelas tambahan biologi. Dia kata, sentiasa makan tu rasa tercekik. Kenapa? Tiap-tiap kelas tambahan, baik kimia, baik admat, modmat, semua ada nama dia nombor 1 sekali. Ya, kadang-kadang rasa malu, merah muka depan kawan-kawan. Terasa bodohnya aku, ya, lembabnya aku. Sedangkan mak ayah aku berharap agar aku menjadi seorang doktor. Demikianlah dia melalui 2 tahun tu, tuan-puan sekalian. Kebingungan. Kenapa tak boleh faham ni? Kenapa bangang sangat? Macam itulah. Ya, kenapa lembab sangat ni? Dia sih kebingungan. Pendek cerita, tuan-puan, ambil SPM. Di sebuah sekolah asrama penuh sains, ya, tuan-puan, ambil SPM. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Ya, ketika mana keluarnya keputusan SPM. Sekolah sangat hebat. Sekolah memang 100%, semua hebat, terbaiklah pelajar dia. Tapi pada tahun tu, tuan-puan sekalian, ya, ustazah menyaksikan bagaimana beliau pada hari keluarnya keputusan SPM. Pada hari itu, tuan-puan sekalian, ustazah melihat beliau, ia sedang menghayunkan buaian, sedang menghayun buaian adiknya. Ustazah pun adiknya juga, susah nak cerita kalau tak sebut orangnya siapa kan, payah pula nak cerita. Kakak ustazah, salah seorang daripada kakak ustazah. Jadi ustazah masa tu masih kanak-kanak lah, masa sekolah rendah.
Ustazah tengok kakak ustazah tu duk hayun adik ustazah. Dia buaikan adik ustazah yang nombor 6 lah, yang kecil sekali tu. Masa tu kecil lagi buai je. Tapi ustazah tengok dia hayun buaian tu sambil air mata mencurah-curah tuan-puan sekalian. Basah kat bawah adik tu basah tau. Ya, sebab dia nangis-nangis. Ustazah kata, kenapa kak kenapa nangis kak? Dia senyap tak kata apa-apa. Lepas tu bila ayah ustazah panggil ustazah, dia kata, dek, teman abah dek, kita nak pergi ambil result kakak ni. Dia nak pergi ambil keputusan SPM kakak. Baru Ustazah tahu bahawa keputusan SPM dah keluar. Ustazah kata, kenapalah kakak Ustazah menangis beria-ria daripada pagi tuan-puan sekalian. Sebenarnya kakak ustazah dah pergi kat rumah jiran, tumpang telefon rumah jiran, telefon sekolah, telefon guru dia. Ada ramai guru yang baik dengan dia. Telefon guru dia bertanya tentang keputusan SPM dia. Jadi dia dah tahu tapi dia tak beritahu pun pada adik-beradik yang lain. Ustazah ingat lagi sahabat-sahabat, ustazah naik motor Vespa dengan abah berdiri kat depan. Dia pergi kat sekolah sains tu. Masya Allah, kami seperti ditunggu oleh guru-guru. Ayah ustazah seperti ditunggu oleh guru-guru. Dan kemudian ayah ustazah dibawa ke dalam bilik guru besar ketika itu. Ustazah duduk dekat luar. Ya, kemudian Ustazah tengok abah bila keluar. Masya Allah, wajah abah sangat sugul. Sangat sugul tuan-puan sekalian. Ya, dan ustazah didatangi seorang ustazah kat sekolah tu. Dia kata, dek, sabarkan kakak ya, sabarkan kakak. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Jadi dalam perjalanan pulang tu Zah berborak dengan abah. Bah, kakak dapat apa bah? Masa tu SPM pakai grade 1, grade 2, grade 3 tuan-puan sekalian. Abah kata kakak dapat grade 3. Ya, sebenarnya semua subjek yang tidak berkait dengan sains tulen tu kakak dapat A1 semua. Tapi bila sebut kimia, fizik, semua yang nak jadi doktor tu lah. Semua fail tuan-puan sekalian, fail belaka. Jadi sebab itu dapat grade 3. Ya, dapat grade 3 ni maknanya memang cacat lah. Cacat keputusan sekolah tu. Keputusan sekolah. Jadi bila balik, mungkin mak tak cukup bersedia dengan keputusan tu. Mak tak bersedia dengan keputusan tu. Memang mak marah dengan kakak. Ya, Masya Allah, ustazah melihat kakak sangat tenang. Ya, sangat tenang. Dan Masya Allah, ustazah juga melihat abah ada hikmah yang tersendiri. Abah ada hikmah yang tersendiri. Abah balik rumah tuan-puan, abah ambil wuduk, abah solat. Ya, tak tahulah solat apa. Ya, tapi Ustaz rasa solat sunat lah ya. Solat sunat abah solat dulu. Sebelum abah bentangkan kepada kakak keputusan tu. Dan Masya Allah, sangat tenang kakak ustazah menerima keputusan tu. Sebab kakak dah tahu dah. Ya, tuan-puan sekalian, bahkan ustazah bila pergi sekolah rendah, guru besar sekolah rendah ustazah semua tanya kakak dapat apa. Ustazah malu nak jawab. Bayangkan, bukan ustazah yang dapat grade 3, tapi ustazah dah pandai dah masa sekolah rendah, malu nak jawab bagi pihak kakak. Ya, tuan-puan, kakak ustazah terpaksa masuk semula tingkatan 4. Sekolah Menengah Agama Serting Ulu bersama dengan ayah ustazah. Ya, kakak menangis di hadapan abah. Kakak kata apa? Bah, inilah satu perkara yang Alang tak sebut di hadapan abah daripada usia Alang 13 tahun. Kerana Alang cuba untuk merealisasikan cita-cita mak dan abah. Sebenarnya abah, Alang nak sangat macam kakak-kakak belajar Al-Quran, belajar agama, belajar kenal Allah, belajar bahasa Arab. Tapi Alang terpaksa angguk di hadapan mak dan abah yang terlalu teruja untuk jadikan Alang seorang doktor. Bah, abah dah tengok keputusan Alang. Alang dah struggle untuk 5 tahun. Sekarang tolong berikan peluang untuk Alang menjadi seperti mana yang Alang inginkan. Iaitu jadi orang yang dapat memahami Al-Quran, belajar Al-Quran. Masya Allah, sanggup turun tingkatan 4, jadi pelajar paling tua kat sekolah tu. Masuk tingkatan 4 balik, masuk tingkatan 5 balik tuan-puan sekalian. Tapi ustazah melihat, sebab ustazah masa tu sekolah rendah. Ya, melihat apa dia? Ya Allah, riang je hati dia. Semangat sangat. Dia seronok sangat belajar bahasa Arab. Dan Alhamdulillah, SPM tuan-puan sekalian dapat cemerlang. 2 kali ambil SPM. Subhanallah, bila tengok keputusan cemerlang, sekali lagi. Mak dan abah kata, Alang patut ambil undang-undang. Pula dah. Ya, patut ambil bidang undang-undang. So, mohon ke UIA, ambil bidang law. Tapi Masya Allah, Allah menjadikan seseorang itu untuk takdirnya sahabat-sahabat. Allah sudah mengatur kehidupan seseorang, ada hikmah yang tersirat.
Tapi nak menyampaikan kepada takdir tu, bak kata kakak ustazah, sakit dek, pedih sangat. Ya, berapa banyak menangis dek nak menyampaikan kepada takdir Allah yang Allah tentukan untuk akak. Akak pergi ambil bidang law dek kat UIA. Tapi hati akak tak bersama-sama nak menghafal benda-benda undang-undang tu. Sentiasa akak akan terfikir, kenapa aku tak hafaz Quran? Kenapa aku tak hafaz Quran? Nak buat macam mana tuan-puan? Dia tidak diciptakan untuk itu. Ya, jadi sahabat-sahabat, ada keluar pada tahun itu adalah tahun pertama Pusat Islam, ya masa tu tak panggil JAKIM, panggil Pusat Islam. Ia telah membuka peluang kepada pelajar perempuan untuk mengambil diploma qiraat, tahfiz wal qiraat. Dan ia tak pernah dibuka pun sebelum tu. Betul-betul itu tahun pertama dibuka untuk pelajar perempuan. Diam-diam kakak ustazah telah meminta, memohon. Diam-diam telah dapat permohonan tu. Semua buat diam-diam, mak abah tak tahu. Dan pada hari yang kakak ustazah meninggalkan UIA ketika itu, nak masuk dekat Pusat Islam untuk hafazan Quran, sekali lagi mak dan abah menangis. Sekali lagi mak dengan abah menangis. Tapi masa tu dia cekalkan hati. Ada hikmah di sebalik semua tu, tapi perjalanan tu panjang tuan-puan sekalian, panjang sangat. Sehingga akhirnya dia bergelar hafizah. Tak cukup dengan itu, Allah uji lagi. Dia mungkin berkahwin dengan orang yang mak ayah dia tak berapa berkenan. Sebab apa? Sebab jadi isteri yang kedua, tuan-puan sekalian. Wallahu ta'ala a'lam atas segala hikmah. Allahu Akbar atas segala hikmah. Dan Ustazah melihat banyaknya beliau menangis. Banyaknya beliau menangis. Ya. Selalu cakap dengan dia, Kak Lang, jomlah datang ceramah, jomlah share, duduk sekali dengan Kak Cik. Tapi dia tak nak, dia selalu kata tak apa dek, memadai adik je yang sampaikan. Ya. Tuan-puan sekalian, Allah uji anak yang pertama, sakit teruk sangat tuan-puan, sakit sangat teruk. Anak yang pertama ni memang OKU yang memang tak reti apa, tak pandai panggil mak, tak boleh bercakap. Memang betul-betul dia adalah kerosakan akal, kerosakan otak yang maksimal lah tuan-puan sekalian. Tapi dijaga sehingga 4 tahun. Dia dijaga sampai 4 tahun. Kulit ni tuan-puan, ya Allah, mudah sangat tanggal apa semualah. Masya Allah Ustaz melihat. Ya Allah, ya Tuhan, sabarnya. Tuan-puan ingat, al-ilmu, al-hilmu dengan as-sabru. Kita kenallah Allah. Kita sabarlah dan kita jangan tergesa-gesa. Ada takdir Allah yang Allah nak sampaikan kepada kita tuan-puan. Sehinggalah akhirnya lepas 4 tahun anak tu meninggal dunia. Ustazah melihat kakak tu macam, bukan kata mensyukuri anak tu meninggal, tidak. Pasti sayang dengan anak. Tapi insya-Allah, meninggal syurga lebih baik untuk anak itu. Daripada kesian, dia sakit teruk tuan-puan sekalian. Itu ujian. Dan kakak tu paksa menanggung. Macam-macam orang cakap, itulah dulu mak tak bagi. Tanggung belakalah, tanggung semua tuan-puan. Jadi, Ustazah nak bercakap benda selepas 30 tahun. Benda yang berlaku selepas 30 tahun terlalu cantik dan terlalu indah tuan-puan sekalian. Allah kurniakan kepada beliau anak-anak dan anak-anak tiri. Belasan orang semuanya hafiz dan hafizah Quran. Anak-anak beliau dan anak-anak tiri beliau sekarang masa bulan Ramadan, Imam Tarawih Masjid Negara, Imam Tarawih Masjid TTDI, Imam Tarawih Masjid Kampung Baru. Masya Allah, subhanallah. Dan baru-baru ni memang Ustazah menangis. Tengok anak kakak yang perempuan. Menjadi Johan, menghafaz Al-Quran peringkat negeri. Anak tu telah 2 kali syahadah tuan-puan sekalian. Markah dia 97 point something. Maknanya, ya Allah, itu macam tak ada salah tuan-puan sekalian. Dapat apa dia? Dapat bawa mak dia insya-Allah pergi haji. Ada hadiah tertangguh pada 2 tahun lepas. Hadiah cabutan bertuah aja tuan-puan. Pergi dekat perhimpunan Hafizah Quran, cabutan bertuah. Ketika itu cabutan bertuahnya adalah menunaikan umrah. Subhanallah, cabutan bertuah pun dapatkan anak anda yang perempuan tadi, yang boleh bawa mak dia pergi umrah, tapi tertangguh kerana PKP. Satu demi satu, Allah menghiburkan hati yang pernah menangis satu ketika dulu tuan-puan sekalian. Sampai abah pun kata, Kak Lang, memang Kak Lang Allah ciptakan untuk ini, untuk membangunkan sekolah tahfiz yang telah pun keluar daripada sekolah tu ribuan para hafiz dan hafaz, ribuan hafiz dan hafizah tuan-puan sekalian.
Masya Allah, dia tak diciptakan untuk jadi doktor. Dia tak diciptakan untuk jadi lawyer. Ya, tapi dia diciptakan untuk sesuatu yang subhanallah, ya Allah kehendaki. Tapi kena ada al-ilmu, kena ada al-hilmu, kena ada al-sabru. Nanti kita akan melihat, Masya Allah, Allah berikan keindahan, segala hikmah akan tersingkap. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, janganlah nak tunggu hikmah tersingkap, barulah kita nak kata, oh ini hikmahnya. Biarlah pada awal lagi tuan-puan sekalian kita sudah boleh husnuzan dengan Allah. Pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Laluilah sebuah kehidupan dengan husnuzan kepada Allah. Ya, pasti ada kebaikan yang menanti kita. Bahkan sekarang juga kebaikan sedang kita nikmati. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya, panjang pula lah cerita Ustazah hari ini ya. Masa kita pun dah sudah memadai lah untuk hari ini. Tapi insya-Allah Ustazah berhasrat ya untuk menyambung lagi perbincangan tentang kurniaan hikmah ini pada pagi esok insya-Allah. Ya, sebenarnya tujuan Ustazah pada sahabat-sahabat sekalian supaya bertenang. Jalanilah kehidupan kita masing-masing, takdir kita masing-masing dengan penuh kebahagiaan. Bahagian kita, bahagian orang lain sudah ditentukan oleh Allah yang Maha Latifun Khabirun, yang Maha halus lagi Maha mengetahui. Ya, jadi tenang saja menerima bahagian kita. Tenang juga melihat bahagian orang lain. Ya, jangan sampai kita mulai dengki pada orang. Sebab ya dalam satu kitab, dalam satu ceramah ya, bukan kitab, dalam satu ceramah yang Ustazah dengar, tajuk dia hikmah itu terhalang kepada orang yang hasad. Hikmah akan terhalang kepada orang yang hasad. Jelas-jelas sebut tu. Maknanya kalau kita tidak boleh tenang, tidak boleh redha dengan pembahagian Allah kepada kita dan pembahagian Allah pada orang lain, susah nak mencapai tahap hikmah kalau ada kedengkian. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kurangkan kegelisahan, tergesa-gesa, tergopoh-gapah kita. Kita nak mencari jawapan. Jawapan ada dalam ilmu kita kepada Allah. Ya, ma'rifatullah. Jawapan ada dalam ketenangan kita. Al-hilmu, tidak tergesa-gesa. Jawapan akan kita temui dalam kesempatan yang kita berikan pada kesabaran dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Senyum sahabat-sahabat sekalian menghadapi kehidupan, menghadapi ya bahagian kita dalam kehidupan. Senyumlah, senyumlah kerana padanya ada kebaikan yang banyak. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ya jangan lupa pada pagi ini untuk sekali lagi kita meneruskan infak Ramadan, 8 Ramadan. Ya, bagi memberikan sokongan dan keprihatinan kepada Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz yang sedaya upaya kami dengan izin Allah, Allahul Musta'an, untuk menyiapkan kompleks Madinatul Huffaz fasa kedua yang insya-Allah boleh menampung sehingga 400 orang pelajar dengan asramanya sekali. Kami sedang berusaha tuan-puan sekalian untuk menyempurnakannya pada tahun ini. Kalau tuan-puan berkelapangan, boleh lalu je kat depan tu. Boleh tengok sendiri. Ya, tengok sendiri progresnya, perkembangannya, tengok sendiri tuan-puan. Ya, mungkin dengan melihat tu boleh tahulah ya sebesar mana sebenarnya. Doa kami kepada Allah, harapan kami kepada Allah agar Allah membukakan pintu hati ya orang-orang yang Allah pilih dan Allah kehendaki untuk bersama-sama dengan kami bagi menyempurnakan dan menjayakan fasa kedua kompleks pembangunan kompleks Madinatul Huffaz. Sahabat-sahabat sekalian, jemput juga untuk daftar Mihrab Coaching 7.0 yang bertemakan Mi'raj Ramadan yang kita akan bersiaran insya-Allah pada hari Sabtu dan Ahad ini. Hari Sabtu 9.30 pagi hingga 11.30 pagi dan hari Ahad 9.30 pagi hingga 11.30 pagi insya-Allah. Jangan lepaskan peluang ni tuan-puan sekalian ya untuk bersama-sama dengan Mihrab Coaching 7.0 Mi'raj Ramadan yang Ustazah akan kongsikan perkara-perkara yang lebih intensif lah ya, lebih memerlukan kepada kehalusan dan kedalaman ya. Jadi ada benda tak sesuai kita nak bincang secara umum seperti ini. Jadi jemput bersama-sama daftar Mi'raj Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan kathira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, tuan-puan yang budiman, Ustazah mewakili warga Madinatul Huffaz mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas keprihatinan tuan-puan semua kepada pembangunan Madinatul Huffaz fasa yang kedua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah kepada semua yang menginfakkan harta mereka untuk membantu pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz. Kurniakanlah kelapangan dan keberkatan kepada rezeki mereka. Kurniakanlah sakinah mawaddah kepada keluarga mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua ya Allah. Dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada semua yang terlibat dalam pembangunan tahfiz Madinatul Huffaz redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dan kepada mereka mutaba'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an. Jazakumullah khairan katsira.